Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Surya Ghazali atau nama sinonim SG. Okey, hari ini saya akan bercerita berkaitan dengan sembang keuangan, iaitu topik kita yang menarik iaitu dana rizab. Okey, kenapa perlu dana rizab? Apa yang dimaksudkan dengan dana rizab? Kita biasa dengar rizab, okey, itu adalah dana yang kita perlukan. Diperlukan waktu-waktu yang kita tidak jangkakan. Contohnya, katakanlah berlaku kecemasan. Ini adalah dana yang diperlukan. Dana rizab yang diperlukan, which is kita ada satu tabung kecemasan yang diperlukan sekiranya berlaku benda-benda yang tidak dapat kita elakkan. Kita ambil contoh yang mudah. Tiba-tiba bulan ni kereta kita pancit, ataupun anak kita sakit, ataupun mak ayah kita di kampung pun memerlukan sedikit wang. So kita boleh gunakan tabung rizab ini sebagai salah satu sumber keuangan ataupun tabung keuangan untuk musibah yang tidak dijangkakan ini. Kita melihat keadaan hari ini, ramai yang terkesan dengan ekoran yang berlaku COVID-19, isu yang tidak boleh kita jangkakan. Satu dunia mengalami COVID-19 dan benda ini memberi impak yang sangat besar kepada seluruh, bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Apa yang berlaku? Ada yang hilang pekerjaan, ada juga yang tiba-tiba daripada gaji biasa dipotong, bukan saja separuh, malah mungkin hanya mampu untuk survive saja. Itu di kalangan yang masih bernasib baik. Pernah saya punya mentor saya berpesan supaya setiap daripada kita ni perlu ada tabung lebih daripada satu. Kenapa ini berlaku? Dan kenapa perlunya tabung keuangan? Tabung yang dipanggilkan dana rizab ini. Okey, macam contoh tadi saya bagi, bila dalam keadaan yang tidak dapat dielakkan, berlaku kecemasan, mak ayah sakit, ataupun kereta kita pancit, ataupun kita perlu membayar ansuran bulanan ataupun road tax kereta untuk hidupkan kembali road tax kereta. So kita boleh menggunakan tabung rizab ini. Okey? Yang kedua, berapa banyak wang rizab yang diperlukan? Ada pendapat mengatakan perlu ada 3 hingga 6 bulan. Ada juga pendapat mengatakan paling minimum 6 bulan. Tapi bagi saya ini terpulang pada anda masing-masing. Sebab apa? Katakanlah kita memerlukan setiap bulan 3,000 perbelanjaan sebulan. Bermakna bagi tempoh 3 bulan kita memerlukan dana rizab sekurang-kurangnya 9,000. Okey? Untuk tempoh 3 bulan saja. Maksudnya ini adalah tempoh yang paling sedikit lah. Paling singkat, bukan paling sedikit, paling singkat yang diperlukan. Sekiranya berlaku musibah, kita boleh gunakan tabung ini untuk selesaikan segala yang keperluan, untuk selesaikan segala keperluan kita seharian. Yang ketiga, di manakah tempat simpanan wang rizab ini? Okey, wang rizab ini, pendapat saya, kita tidak galakkan untuk diletakkan di tempat yang sukar untuk dicairkan. So, anda boleh memilih untuk diletakkan sama ada di ASB ataupun di tabung haji ataupun di mana-mana instrumen yang mudah untuk dicairkan. Paling minimum 3 hingga 6 bulan yang pertama, anda ada satu simpanan. Sekiranya berlaku apa-apa, benda ini mudah untuk dicairkan. So, saya tidak galakkan untuk wang rizab ini diletakkan di tempat yang sukar dicairkan ataupun digunakan untuk melabur. Sangat tidak efektif. Kenapa? Sebab investment ataupun pelaburan bukan mengambil masa yang jangka masa pendek, tapi memerlukan jangka masa medium ataupun panjang. Jadi duit daripada wang rizab ini kita memerlukan dalam keadaan yang tidak dijangka. Seeloknya kita perlu letakkan di tempat yang mudah untuk dicairkan seperti yang saya mention tadilah. Yang keempat, apa yang perlu kita lakukan adalah memiliki takaful ataupun aset hibah. Kenapa benda ini saya syorkan? Okey,
Pengalaman lebih daripada 12 tahun saya dalam bidang keuangan, bersama sebelum ni saya dalam bidang unit amanah 12 tahun, dan alhamdulillah saya telah upgrade license saya kepada IFP, iaitu profesional dalam bidang keuangan, Islamic Financial Planner, dan insya-Allah saya akan attach sekali sebagai financial planner representative lah. Maksudnya saya akan apply benda ni dalam saya punya skop pekerjaan saya lah. So saya nampak takaful ataupun aset hibah ini adalah satu instrumen yang sangat bagus, sangat penting untuk setiap orang ada. Setiap isi rumah perlu ada, paling simple pun setiap orang perlu ada satu aset hibah. Okey, saya ambil contoh. Segala aset yang kita ada hari ini. Okey, contoh rumah, duit, dalam akaun, gold, tanah, semua. Apabila sahaja berlaku kematian, segala aset yang kita ada hari ini automatik akan terbeku. So apa yang berlaku sebelum untuk nak dapatkan persetujuan daripada ahli faraid, ahli waris kita, okey, dapatkan persetujuan dan dapatkan LA, okey, nak dapatkan surat kuasa, benda ni mengambil masa yang bukan singkat. So dia boleh jadi 6 bulan, setahun, atau mungkin lebih daripada bertahun-tahun mengambil masa, belum selesai lagi. Dan perlu diingat, ada kos yang perlu kita sediakan untuk mencairkan aset yang telah terbeku ini. Okay, so that's why kita sebagai isteri ataupun suri rumah di luar sana, saya galakkan setiap orang perlu ada aset hibah. Yang mana aset ni yang perlu untuk kita melangsungkan kelancaran persiapan keperluan kita setiap hari. Contoh, kita perlu makan, untuk iuran anak, bayar bil, semua benda itu sekiranya suami kita atau penyumbang utama telah meninggal dunia. Okey, untuk setakat hari ini saja yang saya ingin kongsikan. Sehingga bertemu lagi di edisi yang seterusnya bersama saya, SG, iaitu dalam edisi Bijak Keuangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.